A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. syukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada malam ni kita dapat lagi meneruskan program kita, program Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya. InsyaAllah pada malam ni kita dah masuk ke siri yang ke-32. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terus istiqamah mengikuti program ni. Saya mengalu-alukan juga kehadiran awal guru kita ataupun ustaz kita pada malam ni yang telah masuk tadi sejak daripada pukul 9.20 lagi tadi. Alhamdulillah dah ada bersama kita, insyaAllah. Jadi kita akan ada khalifah untuk bacaan Al-Quran dan seterusnya mendengar tazkirah yang akan disampaikan nanti, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi memulakan program ni, sama-sama kita buka dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sekali lagi, insyaAllah pada malam ni kita akan bersama guru kita pada malam ni, iaitu tetamu undangan kita adalah da'i ataupun Ustaz Azrin bin Ma'isa. Ustaz Azrin bin Ma'isa yang dah berada bersama kita. Kita mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi untuk menyertai kita bersama-sama kita untuk membantu kita sebagai khidmat kepada komuniti, insyaAllah. InsyaAllah kami sangat-sangat menghargai dan mengalu-alukan kehadiran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya suka saya menerangkan sedikit program ni kerana setiap kali ada yang baru masuk. Jadi kita suka menerangkan program kita. Program kita khususnya untuk guru kita supaya dapat makluman macam mana perjalanan program, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengetahui semua, program ni kita jalankan setiap malam bermula daripada 13 Ogos yang lepas. Sejak daripada 13 Ogos yang lepas kita lancarkan dan seterus setiap malam. Dah hari ni dah masuk malam yang ke-32, insyaAllah. Setiap malam kita akan ada ustaz yang akan jadi guru kita untuk mengaji Al-Quran. Untuk slot yang pertama kita akan baca Al-Quran. Ustaz, di mana ustaz akan baca, kita akan ikut bersama dengan bacaan ustaz. Tapi kita terpulang kepada ustaz nak buat macam mana, nanti mungkin ustaz boleh terangkan. Yang kedua, kemudian kita akan masuk ke slot kedua, terus masuk ke slot kedua. Selepas selesai saja baca Al-Quran, ustaz kita minta terus memberi tazkirah yang kita namakan sebagai Q10, iaitu kuliah 10 minutes. Jadi ustaz nak buat 10 minit, ustaz nak bagi sekadar mana yang ustaz ada nak sampaikan adalah terpulang kepada ustaz, insyaAllah. Seterusnya, selepas selesai Q10, saya akan buka pada sedikit interaksi di kalangan para peserta dengan ustaz dan sebagainya untuk berinteraksi, mungkin boleh sembang dan sebagainya, nak bertanya dan sebagainya, insyaAllah. Itulah lebih kurang perjalanan program kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pun tahu sedar bahawa di bawah PKP kawalan pergerakan pemulihan sekarang ni, kita masih lagi, kalau di Pulau Pinang ni, kita tak boleh lagi mengadakan pengajian di surau, masjid dan sebagainya. Jadi saya buat inisiatif untuk buat program ni. Jadi kita dapat membaca Al-Quran setiap malam. Dan setiap malam kita akan baca 2 juzuk bersama 2 muka surat bersama Pak Ustaz. Walaupun kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian memang ada setiap hari baca Al-Quran, mungkin 1 juzuk, 2 juzuk ataupun sampai 3 juzuk pada setiap hari. Tetapi apa yang kita buat dalam program ni adalah untuk kita baca Al-Quran 2 muka surat setiap malam bersama-sama dengan Ustaz. InsyaAllah kita akan baca dengan baik. Dan seterusnya kita akan mendapat sedikit ilmu daripada apa yang di program yang disampaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni
pada malam ni kita akan baca pada muka surat 65 dan 66, iaitu surah Ali Imran ayat 116 sampai 132. Muka surat 65 dan 66 ayat 116 hingga 132. InsyaAllah kita akan ada paparan kat sini, presentation ayat Al-Quran yang berkenaan. Kalau siapa-siapa yang tak ada Al-Quran bersama, boleh tengok dekat skrin insyaAllah. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ustaz untuk teruskan program ni, saya suka setiap kali memaklumkan mengenai adab kita berguru. Adab kita berguru sama ada di masjid, di surau ataupun di dewan-dewan kuliah. Antara adab yang kita harus patuhi adalah yang pertama, kita kalau mengaji di surau, di masjid dan di dewan kuliah dan sebagainya, kita kena mengadap Ustaz. Barulah diberkati insya-Allah. Sunnah dan macam tu, kita kena mengadap. Jadi tak ada di depan sana mengajar dekat di masjid, kita ada di depan dia jadi penonton dia, tengok Ustaz. Jadi kita tengok Ustaz belum boleh tengok kita. Jadi dalam konteks maya ni, saya sangat berharap kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk pasang ataupun onkan kamera tuan-tuan dan puan-puan semua, supaya Ustaz dapat lihat kita dapat lihat Ustaz. Dengan itu kita rasa kita bersama dalam program ni. Taklah tengok gambar Ustaz seorang saja, lepas tu yang lain semua ada nama saja, tak tahu buat apa di rumah. Jadi sekarang kita nampak memang semua orang beri tumpuan insya-Allah. Jadi harap tuan-tuan dan puan-puan semua sila onkan kamera tuan-tuan dan puan-puan supaya kita bersama dalam program ni. Yang kedua, adabnya kita kena fokus betul-betul, kena dengar apa yang disampaikan dengan baik insya-Allah. Jadi untuk dapat dengar dengan baik, tuan-tuan dikendaki untuk pastikan supaya speaker tuan-tuan pasang onkan dia, besarkan dia, supaya seluruh ahli keluarga tuan-tuan di rumah pun dapat mendengar. Barulah kita dapat fokus. Kadang-kadang kita terlupa, kita off kan, kita off kan dia punya speaker, kita tak dengar, kita kata apa pasal dah main internet masalah ke, sedangkan kita off dia punya speaker. Jadi tuan-tuan besarkan speaker supaya dapat dengar. Okey, itu yang kedua. Adab yang ketiga, sebagai murid kita tak boleh ganggu Ustaz semasa pengajaran Ustaz. Jadi dalam konteks maya ni, diminta tuan-tuan dan puan-puan jangan supaya off kan, diminta tuan-tuan off kan mikrofon tuan-tuan. Off kan mikrofon tuan-tuan supaya tak mengganggu. Kalau tuan-tuan on mikrofon, ada 2 orang pun cukuplah pasang mikrofon, nanti bunyi akan mengganggu. Kerana semasa Ustaz cakap, suara Ustaz akan terganggu kerana macam-macam bunyi yang akan keluar. Jadi itu adab. Sama ada kita di masjid, di surau pun kita tak boleh kacau semasa Ustaz bagi penyampaian, kecuali jika Ustaz benarkan. Jadi insyaAllah, kalau tuan-tuan nak bersembang dengan Ustaz, nak berinteraksi dengan Ustaz, kita buat selepas kultian nanti. Selepas kultian, kita benarkan untuk tuan-tuan bersembang dengan Ustaz, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan dan puan, itu sedikit adab, 3 adab saja. Saya rasa insyaAllah kalau tuan-tuan ikut sunnah ni, insyaAllah program kita akan berjalan dengan baik, insyaAllah. Jadi, saya dengan ini, insyaAllah nak menyerahkan kepada Ustaz untuk meneruskan program. Silakan Ustaz Da'i Azrin Maisha. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Abdul Rahim selaku pengacara majlis pada malam ini dan juga yang menjemput saya. Dan tidak dilupakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini bersama dengan kita, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulakan pada malam ini dengan kita membaca daripada ayat 116 sehingga ke ayat 132, dan saya sebenarnya bukanlah orang kata apa khalifah ke apa, saya cuma lead untuk baca malam ini. Khalifah juga lah tu kan, lead untuk baca. Tapi kalau saya ada salah ke ataupun mungkin terlepas pandang apa-apa mungkin, baris ke apa ke, tuan-tuan boleh tegur dan peringatkan. Ya, mungkin ada terlepas pandang ke apa, salah dan silap, mohon diberikan teguran tuan-tuan yang bersama pada malam ini. Jadi itulah kan, sama-sama kita hayati dan kita berikan tumpuan. Mudah-mudahan apa yang kita baca bukan sekadar baca, tetapi dapat menusuk ke dalam hati. Jadi macam Tuan Pengerusi kata tadi, saya mungkin akan baca dan berhenti, baca dan berhenti. Bila mana saya berhenti tu tuan-tuan boleh bacalah apa yang saya baca tadi. Tapi saya berhenti tak lama lah, lebih kurang dalam 5 second macam tu. Saya berhenti ya. Contoh di sinilah.
Contoh pada ayat ke-116 tu, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum. Lepas tu saya berhenti sikit, lepas tu saya masuk balik. Betul macam itulah. Saya berhenti sikit-sikit saja. Berhenti untuk tarik nafas dan beri ruang pada tuan-tuan untuk membaca dan mungkin nak menyemak dan sebagainya. Jadi insya-Allah, tapi kita cuba lajulah. Baik. Kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم حبالا ودوا ما أنتم لا يألونكم حبالا دوا ما أنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا تحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا
وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئات تفرحوا بها وإن تصبكم سيئات ويفرحوا بها وإن تصبكم سيئة ويفرحوا بها. Tak ada waw. Tak dengar? Tak ada waw. Sayyi'atun yafrahu biha. Sayyi'atun. Ya. Tak ada waw. Sayyi'atu yafrahu biha. Ya, sayyi'atun yafrahu biha. Sayyi'atun yafrahu biha. Ya, ya. Wa in yusibkum sayyi'atun. Itu tak wa in tusibukum. Wa in tusibkum. Wa in tusibkum sayyi'atun wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Inna Allah bima ya'maluna muhit. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. والله سميع عليم. وإذ هم الطائفتان إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم
ربكم ب5,000 من الملائكة مصومين. ربكم بخمسة bukan بخمسة. ربكم ب5,000. هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مصومين. ب5,000 من الملائكة مصومين. مسومين مسومين. وما جعله الله ألا بشرى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن القلوب ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ولتطمئن قلوبكم به. Tak betul Ustaz. Walitatma'inna qulubukum bih. ولتطمئن قلوبكم به. Betul Ya, ya. ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتكم فينقلبوا خائبين. يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Terima kasih kepada yang membetulkan saya tadi. Itulah kan, nampak lama tak baca surah Ali Imran tu saya tu. Ya. Terima kasih tuan, ibu-ibu, ayah-ayah ya. Itulah. Lah apa nama, baca beramai-ramai apa nama, ada yang membetulkan, ada yang tegur bila mana kita macam tu. Lah bulan Ramadan sebelum Covid waktu tadarus ramai-ramai tu kan. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan. Jadi daripada yang kita baca tadi ayat 116 sehingga ayat yang ke-132, sebenarnya di dalam dua muka surat ini menceritakan tentang kejadian perang Badar dan juga perang Uhud, yang mana melibatkan ataupun memperlihatkan keyakinan hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhannya. Adakah bila mana kalau kamu ini pergi dalam keadaan orang yang tidak berapa ramai, adakah kamu rasa kalah di awal, ataupun kamu pergi dalam keadaan kamu ini yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak? Sebab bila mana kita lihat di dalam penceritaan kejadian perang Badar dan perang Uhud ini, bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada tentera-tentera Islam. Baik, itu adalah sedikit berkenaan dengan apa yang boleh kita lihat di dalam terjemahan yang kita dapat baca dan kita dapat lihat penceritaan tentang dua perang ini disebutkan. Baik. Jadi bila sebut tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ramai di antara kita pada hari ini yang jenis dia ini hidup dalam keadaan bertuhan, tetapi hidupnya itu seolah-olah dia adalah Tuhan. Jadi malam ini saya nak bawa kepada tuan-tuan untuk sama-sama kita counselling pada diri kita sendiri. Sebab kalau kita melihat kepada psikologi ataupun daripada sudut counselling, mereka yang paling hebat dalam hidup adalah mereka yang dapat memotivasikan diri sendiri. Sebab dia dalam kita hidup ni ada 3 orang. Ada 3 orang yang paling payah kita nak nasihat. Ada 3 manusia yang paling payah kita nak nasihat. Yang pertama, yang paling payah adalah orang yang lebih hebat daripada kita. Itu duduk nombor 3. Manusia yang paling susah kita nak nasihat, nombor 3 adalah orang yang paling hebat daripada kita. Bukan paling hebat, yang lebih hebat daripada kita. Contoh, kalau kita ni mengaji diploma, dia tu ijazah. Kalau kita ni mengaji ijazah, dia tu lepas ijazah Lepas ijazah master. Dia tu master. Yang atas daripada kita, yang lebih hebat daripada kita, yang lebih power daripada kita, itulah orang nombor 3 yang paling payah kita nak nasihat. Yang paling payah nak ditegur, yang paling payah nak diperbetulkan, dia duduk nombor 3. Orang yang lebih daripada kita. Yang kedua, manusia yang paling payah nak ditegur adalah family sendiri. Keluarga sendiri. Ikutlah kita punya pasangan ke, kita punya adik-beradik ke, kita punya mak ayah ke, yang paling susah nak ditegur. Nombor 2 adalah keluarga sendiri. Sebab itu kalau kita tengok pada hari ni, ada orang ni dia kerjanya penceramah. Dia boleh ceramah pada orang yang berada di luar rumah. Dia boleh perbetulkan orang yang berada di luar rumah dia. Tapi dia tak boleh perbetulkan keluarga dia sendiri. Sebab itu ditunjukkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh bila mana dia buat kapal, lepas tu nak dibawa hak baik-baik naik ikut Nabi Nuh alaihi salam, family dia pun tak ikut. Family dia pun tak nak ikut dah. Bukannya kata Nabi Nuh ni tak power, tak hebat dalam nak berdakwah. Nabi Nuh power dah tu. Tapi Nabi Nuh nak tunjuk yang paling susah nombor 2, kamu nak nasihat, kamu nak perbaiki adalah keluarga kamu sendiri. Kalau tengok Nabi Lut lah dah tu kaum Lut. Ya? Kalau tengok kaum Lut tu, Nabi apa dekat kaum Lut? Dah tak ingat, dah teringat kaum Lut saja. Kan? Hak Nabi yang dekat kaum Lut tu, tiba-tiba dia hilang pula. Kan? Bila mana dia
suruh bila mana ada tetamu datang di rumah Nabi tersebut, kan? Bila mana ada tetamu datang di rumah Nabi tersebut, isteri dia sendiri yang bagi tahu kepada golongan-golongan yang homoseksual ni, yang ada lelaki di rumah dia. Dia boleh nasihat orang di luar, dia boleh perbetulkan orang di luar. Tapi bila mana dia nak perbetulkan keluarga dia sendiri pun cukup susah. Keluarga dia sendiri pun cukup payah. Sebab tu nombor 2, orang yang paling susah nak diperbetulkan adalah keluarga sendiri. Dan nombor 1, siapakah manusia yang paling susah untuk diperbetulkan dalam hidup? Dia kena betul-betul kuat, betul-betul hebat, betul-betul power, baru boleh perbetulkan orang ini. Namanya adalah, nombor 1 adalah diri sendiri. Nombor 1, diri sendiri. Manusia yang paling payah nak dinasihat ada 3. Yang pertama, orang yang lebih daripada kita. Yang kedua, keluarga sendiri. Yang ketiga adalah diri kita sendiri. Sebab tu Allah pesan kepada kita. Okay? Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum selagi mana dia sendiri yang tak nak berubah. Sebab apa? Sebab susah nak ubah diri sendiri. Jadi siapa yang boleh ubah diri dia sendiri, siapa yang boleh nasihat diri dia sendiri, maka dia adalah orang yang sangat-sangat hebat. Sebab tu bila mana kita lihat apa yang disebut oleh Ibrahim ibn Adham. Kalau ada yang kenal siapa dia Ibrahim ibn Adham, Ibrahim ibn Adham ni adalah satu manusia yang mana lahir daripada golongan bangsawan yang sangat kaya. Dia sangat kaya. Dan dia ini pada zamannya adalah seorang raja yang sangat hebat. Sampai disebutkan di dalam satu riwayat, kehebatan Ibrahim ibn Adham bila mana dia pergi ke mana-mana, akan ada 40 orang pengawal ikut dia dari depan, akan ada 40 orang pengawal mengikut dia daripada belakang, dan ada 40 orang pengawal ikut dia daripada kiri, 40 orang pengawal ikut dia daripada kanan. 40, 160 pengawal akan iring dia bila mana dia nak pergi ke mana-mana. Ni hebatnya Ibrahim ibn Adham masa dia jadi raja. Dan setiap kali dia pergi ke mana-mana, dia akan dibawa oleh satu kenderaan yang bertiangkan emas. Hebat Ibrahim ibn Adham. Tapi bila mana suatu hari ada orang tegur dia. Tegur pada dia satu kesilapan yang dia buat, yang nampak kecil di mata dia tapi sebenarnya besar di mata orang lain. Orang tegur dia. Apakah yang ditegur? Manusia ni kata, "Wahai Tuan Ibrahim ibn Adham, wahai Tuan Raja, bagaimana Tuan nak mencari siapakah Tuhan bila mana Tuan asyik tidur di atas emas, baring di atas sutera?" Dia tegur benda tu je. Dia kata, macam mana Tuan nak mencari Tuhan bila mana Tuan asyik tidur di atas emas, asyik baring di atas sutera? Mustahil Tuan akan jumpa. Suatu hari bila mana dah didengarnya macam itu, lalu dia berubah 360 darjah menjadi seorang manusia yang sangat zuhud. Sebab tu Ibrahim ibn Adham, panggilan lain kepada Ibrahim ibn Adham adalah raja yang zuhud. Sampai kan bila mana disebut kisah Ibrahim ibn Adham yang paling popular adalah bila mana orang datang pada dia bertanya. Orang datang kepada dia, "Wahai Tuan Ibrahim ibn Adham, kami ni Tuan berdoa banyak kali tetapi dimakbulkan tak pernah. Kami ni berdoa banyak kali minta pada Allah tapi dimakbulkan tak makbul-makbul." Dia kata, "Wahai Tuan Ibrahim ibn Adham, apa pasal kami jadi macam ini? Apa pasal kehidupan kami jadi teruk macam ni sampai Allah tak nak kabulkan doa kami? Apa yang silap pada kami?" Ibrahim ibn Adham seorang cerdik pandai, seorang yang sangat berkarisma. Dia tak kata macam kita, "Hang ni berdoa tak makbul ni, hang ni mesti jenis dosa banyak lah ni. Sebab hang ni doa tak berapa pandai lah ni. Hang minta tak betul ni." Kita macam tu kita jawab. Sebab bila mana kita ni nasihat orang, kita ni jenis marah. Kita jenis marah pada orang, kita jenis tak suka pada orang bila mana kita nasihat ataupun orang datang minta pendapat pada kita marah pada orang tersebut. Tapi Ibrahim ibn Adham tidak. Dia kata, mudah aja jawapan dia tapi menyebabkan orang itu tak tidur 3 hari 3 malam. Ibrahim ibn Adham kata, "Wahai Tuan, boleh jadi," dia kata, boleh jadi doa Tuan tak makbul ni disebabkan oleh terjadinya satu perkara. Dia kata boleh jadinya kalau orang ni doanya tak makbul, terjadinya satu perkara kepada dia. Orang ni pun kata, "Wahai Tuan Ibrahim, apa terjadi?" Dia kata, boleh jadi orang itu hatinya mati. Boleh jadi orang itu hatinya mati, dia kata. Dan orang ni tanya pula, "Wahai Tuan Ibrahim ibn Adham, alang-alang kami ada di depan Tuan ni, boleh tak bagi tahu apa sebab hati mati?" Lalu
Dia berat nak bagi tahu sebab dia takut orang di depan itu takut dengan jawapan dia. Tapi dia ini adalah seorang yang membenarkan sesuatu yang benar, dia pun cakap. Dia kata kalau tuan nak tahu apakah dia penyebab hati mati, penyebab hati mati ada 10. Penyebab hati mati ada 10. Apakah dia? Yang pertama, manusia ini mengaku kenal Tuhan. Mengaku kenal Tuhan. Tapi dia tak buat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mengaku kenal Allah tetapi dia tak buat apa yang Allah suruh. Dia mengaku cinta Nabi tetapi dia tak ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, dia ini membaca Quran tapi dia tak tengok apa yang Quran sampaikan. Yang keempat, dia ni mengaku syaitan tu musuh tetapi dia ikut apa yang syaitan suruh. Yang kelima, dia ini yakin syurga tu ada. Tetapi amalan hidup dia tak macam orang nak pergi syurga. Yang keenam, dia ini yakin neraka itu tempat azab. Tetapi kehidupan dia, jalan kehidupan dia menuju kepada neraka. Yang ketujuh, dia ini selalu melihat kesalahan orang. Tetapi dia lupa kesalahan dirinya sendiri. Yang ke-8, dia ini selalu pergi melihat orang sakit tetapi tidak pernah mengambil iktibar. Yang ke-9, dia ini selalu menghantar jenazah ke perkuburan tetapi dia tidak pernah mengambil iktibar. Dan yang ke-10, yang ini saya terlupa. Yang ke-10 tu kita tak ingat. Kan? Tapi kita ingat yang 9 tu. Tapi sebenarnya dalam 10-10 yang saya nak cerita ni, saya nak cerita yang paling awal, yang utama tu je. Yang nombor 1 tadi. Saya nak cerita yang nombor 1 tu ya. Sebab tu saya kaitkan dengan cerita Ibrahim ibn Adham. Saya nak sebut yang nombor 1 tu, Ibrahim ibn Adham kata, kenapa hati orang ni mati? Sebab dia yakin pada Allah. Tetapi apa Allah suruh dia buat, dia tak nak buat. Apa yang Allah suruh dia tinggal, dia tak nak tinggal. Apa yang dilarang, yang itulah yang dibuat. Apa yang disuruh, yang itulah yang dia malas nak buat. Jadi, kalau kita nak kait dengan kehidupan kita pada hari ini, berapa ramai orangnya macam itu? Berapa ramai orang yang jenis, dia mengaku sebut di mulutnya lillahi ta'ala, mengaku sebutnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mengaku buat semuanya kerana Allah, hidup dan mati, segala amal ibadat semuanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kehidupannya tak macam orang yang bertuhankan Allah. Kehidupannya kadang-kadang bila mana stres, apa yang dia buat? Bila mana dia susah hati, apa yang dia buat? Tambah pula bila mana kita ni dalam keadaan, bila nak habis tak tahu. Daripada sikit-sikit, daripada membawa ke sini, akhirnya jadi apa? Akhirnya makin lama, makan tahun, masih lagi dalam keadaan wabak COVID-19 hak belum selesai lagi. Macam-macam benda terhalang daripada nak buat, macam-macam benda kita nak lakukan tak dapat dilaksanakan. Sebab apa? Bukan sebab orang lain, sebab diri kita sendiri. Sebab dah dibagi tahu kepada kita, apa-apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, jangan salahkan orang lain. Apa-apa pun salahkan diri sendiri. Apa-apa salahkan diri sendiri. Bila ada apa-apa berlaku, kita tunding jari kepada orang lain. Saya tahulah benda ni tak selesai-selesai lagi ni. Sebab mereka lah ni jenis tak nak duduk di rumah ni. Mereka ni lah jenis tak nak ikut SOP ni. SOP tu apa? SOP tu adalah sunnah of prophet. Sunnah Nabi. SOP, sunnah of prophet. Sunnah Nabi. Tapi kalau hak betul dia adalah ni lah apa? Standard operation apa? Ni kan, tu SOP. Tapi yang kita kata tadi, pasal apa bila mana jadi sesuatu pada diri kita, kita selalu menyalahkan orang lain. Kita jarang sekali nak salahkan diri kita. Apa salah bila duduk senyap sorang-sorang, ya Allah, boleh jadi apa-apa yang jadi ni sebab aku ni. Aku dulu, waktu masjid boleh pi, aku tak pi pun. Tapi bila mana masjid dah tak boleh pi, ni aku marah nombor 1. Bila mana masjid dah buka, muka dia tak ada pun. Bila mana masjid tak boleh buka, dialah yang paling marah.
Oh, mungkin sebab aku kot Allah nak tunjuk pada aku. Dulu masa ada terluang elok, aku tak balik pun kampung tengok mak ayah. Dulu masa ada terluang elok, tak ada Roblox apa semua, aku tak ada pun pergi ke masjid. Aku tak ada pun pergi ziarah kawan-kawan aku tak ada pun pergi tanya khabar pada sesiapa, aku tak ada pun. Jadi bila mana dah macam ini, barulah aku sedar betapa beruntungnya bila mana boleh pergi ke mana-mana sesuka hati, beruntungnya bila mana nak balik kampung, bila-bila pun boleh balik. Sekarang tak boleh. Yang kena salahkan diri sendiri dulu. Sebab tu bila mana apa-apa terjadi, kalau tuan-tuan rajin pergi cari cerita bagaimana kisah apa nama Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ni kalau tuan-tuan kenal, dia adalah seorang yang sangat hebat. Humble tetapi hebat. Kita hari ni hebat dan tidak humble. Tetapi apa nama Sufyan As-Sauri ni hebat dan humble. Dia dua H. Hebat dan juga sangat merendah diri. Tak ada bangga diri, sangat merendah diri. Kalau tuan-tuan nak tengok satu cerita yang paling dekat dengan soalan ataupun jawapan kepada salahkan diri sendiri tadi, tuan-tuan tengok kepada mak Sufyan As-Sauri. Saya kalau pergi mana-mana sekolah bagi motivasi, saya jarang bagi ceramah agama, saya selalu bagi motivasi. Bila ada pergi motivasi kepada sekolah-sekolah, saya selalu sebut berkenaan dengan cerita macam mana mak Sufyan As-Sauri. Selalu ibu-ibu dia minat dengan cerita ni. Okay? Jadi boleh kita dengar. Saya kongsi kepada ibu-ibu malam ni. Sufyan As-Sauri, bila mana dia balik daripada belajar, bukan balik pada sekolah, balik daripada belajar. Bila balik daripada menuntut ilmu, mak dia tunggu depan pintu. Mak dia akan tunggu dia di depan pintu. Orang fikir kalau tunggu depan pintu ni buat apa? Nak marah kan? Kalau tunggu depan pintu kan, anak balik lambat saja petang, anak pergi main bola, mak tunggu depan pintu. Mak tunggu depan pintu. Tapi bezanya, mak tunggu di depan pintu, ayah akan tunggu di depan TV. Itu realiti kehidupan. Mak dia akan tunggu di depan pintu kalau anak dah lambat balik. Tetapi ayah akan tunggu di depan TV kalau anak dah lambat balik. Dan perbezaan yang kedua antara mak dan ayah adalah, mak akan beleteh daripada anak dia berada di depan rumah sampai anak dia naik ke bilik. Tetapi ayah tak akan beleteh, tetapi ayah cuma berdehem, anak tak berani turun makan. Betul ke betul? Sungguh. Mak beletih, apa ni dah pukul 7.30 baru nak balik ni. Orang lain dah azan maghrib apa semua, dah dekat dengan isyak, ada orang duk semua duk mandi, duk di rumah apa semua sampai maghrib. Hang baru nak balik, orang lain semua dah siap-siap duduk di rumah. Hang baru nak balik, hang siap pergi mandi, siap naik atas semayang. Habis panjang. Ayah tak. Ayah tak bising apa, duduk di depan TV, ayah cuma berdehem. Anak tu naik berlari, tak berani turun makan. Sungguh, tak percaya tengoklah di rumah. Sebab tu perbezaan ayah dengan mak adalah, mak garang tetapi anak tetap rapat dengan mak. Ayah tak garang tetapi ayah tak garang tapi mak anak cukup takut nak pergi dengan ayah. Kita pun tak tahu kenapa. Tapi yang banyak beletih adalah mak. Sebab tu kajian membuktikan perempuan akan bercakap paling kurang 27,000 patah perkataan satu hari. Tetapi lelaki hanyalah 7,000 perkataan satu hari paling kurang. Bezanya adalah 4 kali ganda. Baik, okey, balik kepada tadi. Mak Sufyan As-Sauri, dia tunggu di depan pintu. Bila mana dia tunggu di depan pintu, orang kata nak marah dah ni. Tapi mak dia akan bagi satu soalan yang menyebabkan anak dia akan duduk di depan pintu, tak sedar berdiri nak jawab soalan. Soalannya adalah, wahai Sufyan, sepanjang kamu belajar pada hari ini, berapa pelajaran kamu yang menyebabkan kamu ingat pada Allah? Mak dia tanya, daripada 10 benda kamu belajar pada hari ini, contoh, daripada 10 benda kamu belajar, berapa yang menyebabkan kamu ingat pada Allah? Sufyan pun jawab, semuanya mengingatkan pada Allah. Mak dia tanya pula soalan kedua, wahai Sufyan, daripada 10 benda kamu belajar, ada tak yang menyebabkan kamu jauh daripada Allah? Sufyan kata, tidak ada. Semuanya menyebabkan saya dekat dengan Allah. Mak dia jawab terus. Mak dia kata, kalau ada satu daripada 10 yang kamu belajar menyebabkan kamu jauh daripada Allah, mak nak cek balik apa mak bagi kamu makan. Mak dia kata, mak nak cek balik apa mak bagi kamu makan. Beza ke beza dengan jawapan ataupun ayat mak-mak dan ayah-ayah hari ni? Beza ke sama? Sangat berbeza. Kalau mak pada hari ni, ayah pada hari ni, bila mana anak balik, anak kata, "Alah mak, hari ni keputusan tak bagus ya mak, keputusan peperiksaan pertengahan tahun tak bagus ha." Mak nak pergi cek balik macam mana cikgu ajar. Itu ayat hari ni. Mak nak cek balik macam mana cikgu ajar kamu.
Ataupun mak nak cek balik macam mana kamu belajar. Mak nak cek balik apa kawan kamu, pengaruh kamu di sekolah. Itu ayat kita hari ni. Tapi payah nak jumpa ayat family kita yang macam ibu kepada Sufyan As-Sauri. Mak nak cek balik apa mak bagi kamu makan. Mungkin kalau ada benda tak kena pada kamu, mak yang salah mendidik kamu, mak yang salah memberi kamu makan. Mak dia kata, aku salahkan diri aku kalau anakku jadi jahat. Sebab tu malam ini, tajuk spesifiknya tidak ada. Tetapi kita nak bagi tahu kepada diri kita yang awal tadi, hang kalau apa-apa terjadi dalam kehidupan hang perbetulkan diri hang perbaiki diri hang tengok apa yang tak kena sampai sesuatu benda yang tak elok jadi pada diri kita. Sebab kita kalau berjalan terlanggar batu, kita marah batu ke marah diri kita? Kita marah batu, jalan tersadung batu, jalan sambil main telefon tersadung batu. Lalah kali marah ke batu. Oi, banyak-banyak tempat sini juga nak duduk, marah batu. Kalau kita duduk di rumah, kita bela kucing. Tiba-tiba kucing tu naik atas meja, dia kuih cawan jatuh, pecah cawan berderai, pecah jatuh berderai kaca. Lepas tu kita marah, kucing kan marah cawan? Kita marah dua-dua. Cawan pun elok-elok duduk di meja, macam mana boleh jatuh tak tahu, marah cawan. Tak pun marah kucing. Banyak-banyak tempat nak main, situ juga dia panjat. Tak ada kerja sungguh kucing ni, marah kucing. Tapi yang salah siapa? Kita. Hang dah tahu rumah hang ada kucing, kenapa hang letak cawan kaca di atas meja? Nak minum silakan, tetapi lepas minum simpan elok-elok. Beringat, oh rumah ada kucing, letak merata, dia senggoi lagi, jatuh cawan. Kita letak kita punya barang make up contoh. Letak barang make up kita rendah. Rendah daripada pinggang. Tiba-tiba kita masak di dapur, anak kita ambil, dia coy muka anak patung dia. Habis merah pipi, gencu di bibir, dia bubuh kat anak patung dia. Lepas tu kita marah, make up kan marah anak kita. Kita marah anak kita. Pasal apa main mak punya, pasal apa main ni habis lo, dah lah beli mahal, sekarang kedai tu pula tutup, mana nak cari ni, marah anak. Kita yang silap pergi letak rendah. Yang ayah kadang-kadang letak kunci kereta dekat meja, dekat depan TV. Rendah letak. Anak pun main dekat dalam pasir, dia tanam kunci kereta kita. Lalas sekali kita marah anak, kan marah kunci, marah anak. Padahal yang jadi itu semuanya kita punya silap. Tetapi kenapa dimarah pada orang lain? Sebab tu pujangga ada mengatakan. Pujangga mengatakan. Dia ayat malam ni, pujangga. Pujangga ada sebut, dia kata, barang siapa yang bila mana ada sesuatu terjadi benda buruk dalam kehidupan, lalu dia melihat salah itu kepada orang lain, maka sebenarnya dialah seorang manusia yang mempunyai dua mata zahir tetapi tidak mempunyai dua mata hati. Uyuh. Dialah satu manusia yang mempunyai dua mata zahir tetapi tidak mempunyai mata hati. Sebab betul mempunyai mata hati, dia ini akan merasakan apa-apa terjadi benda yang tak betul, dia akan tengok diri dia dulu. Dia bukan menyalahkan diri dia, tetapi dia akan tengok dia mula-mula. Sebab tu dulu sini saya kongsi sikit lah. Alang-alang jumpa ni, bukan selalu jumpa. Saya pernah jumpa pun Tuan Rahim saja, Tuan Abdul Rahim. Tu pun sekali je di sekolah dia, betul tak pernah jumpa. Pernah jumpa sekali, tuan-tuan saya tak pernah jumpa. Tak tahu di taman apa tadi? Taman Jawi Jaya. Taman Jawi Jaya dekat mana tak? Taman Jawi Jaya. Saya duduk di Bagan Serai, Perak. Oh, Bagan Serai, Perak. Siapa pernah pergi Perak, mainlah singgah rumah dekat Lepong Su, dekat Air Hitam. Datanglah rumah, kan? Bolehlah beraya ke apa ke? Kan? Nantilah, bukan sekarang, nantilah, kan? Baik. Kok ada orang asal Bagan Serai juga ke dalam ni? Bila mana, terjadi sesuatu perkara, dia tengok daripada diri dia. Sebab tu saya pernah cerita dulu. Okay? Saya cerita ke tuan-tuan, saya pendekkan cerita dia. Ada satu tempat, kita pergi buat program motivasi kepada jemaah-jemaah. Lepas tu, ada pengurusi ni dia kata, tuan, cakaplah sikit kat diorang ni, jenis diorang ni, masjid besar tapi tak nak datang. Dia berkata, masjid besar tak nak datang. Tu saya kata, nak cakap apa? Carnival jom pergi masjid. Ya, masjid besar tapi jemaah tak mau datang. Bantai sikit ustaz, dia kata, bantai sikit. Dia kata, oh nak bantai lagu mana? Kita pun fikir, apa nak cakap? Sebab on the spot dia suruh cakap, apa nak cakap?
Lepas tu kita pun terfikir. Terfikir benda ni lah. Terfikir benda yang orang kata apa? Kalau ada apa-apa jadi, kita dulu. Saya pun sebut. Saya kata, tuan-tuan, masjid ni besar. Soft dia banyak, kapek dia banyak. Pengerusi surau ataupun ahli jawatan kuasa masjid ni, dia beli kapek. Dia bukan saja beli, dia tengok berapa ramai orang nak datang, dia suka apa semua, boleh bajet berapa orang nak datang pada qaryah tersebut. Jadi tuan-tuan janganlah jenis tak nak datang, sebutlah gitu. Lepas tu hujung-hujung tu saya sebut. Saya kata, dan sama juga dengan kita yang berada di masjid selalu datang ni. Kalau ada orang tak nak datang, dan kalau ada orang yang tak datang-datang, jangan kita terus menghukum pada orang yang tak datang itu, kita kata dia malas nak datang, dia bukan jenis orang yang sembahyang jemaah dan dia ni tak nak bergaul dengan masyarakat. Jangan kata macam itu. Sebab sebaik-baik orang adalah dia bertanya dulu pada kepada golongan dia, dia tanya dulu kepada diri dia, baru dia soal kepada orang yang lain. Contohnya macam ini. Orang tak datang ke masjid. Benda pertama yang kita kena tanya adalah apa yang kita buat untuk tarik orang datang? Apa yang kita buat untuk bawa orang mai? Apa yang kita buat untuk ajak orang datang? Kita apa-apa pun tak buat. Semayang sekadar semayang. Kuliah tak ada, pengajian ilmu tak ada, program untuk budak-budak tak ada, program untuk remaja tak ada, program untuk muslimat tak ada, program untuk muslimin tak ada, cara-cara mandikan jenazah pun tak pernah buat. Jadi orang kata macam, malas nak datang, main di rumah pun boleh. Dia kepikir gitu. Jadi kita tanya dulu apa kita buat untuk tarik orang datang. Dan kalau pula tempat kita tu memang dah pelbagai program, tiap-tiap hari ada program tak berhenti-berhenti, program daripada siang membawa ke malam, kita pun kata soalan yang kedua. Soalan yang kedua adalah apa yang kita buat sampai orang tak nak datang? Apa yang kita buat sampai orang tak nak datang? Tadi kita tanya apa kita buat untuk tarik orang datang. Soalan kedua tanya apa kita buat sampai orang tak nak datang? Mungkin sebab mulut jahat kita orang tak nak datang. Sebab tu di awal tadi saya sebut. Saya kata, bila tengok penceritaan Ibrahim Ibn Adham tadi, kalau ada orang silap, jangan dimarah orang tersebut. Sebab, bila mana kita marah, akan menyebabkan orang jauh pada kita. Orang itu datang ke masjid, pakai seluar ada koyak-koyak. Budak remaja, mas seluar ada koyak-koyak. Nak semayang. Jemaah maghrib, nak ikut jemaah. Adakah kita kena marah dia semayang seluar koyak-koyak? Memang kita faham kalau seluarnya tu koyak atas daripada lutut sampai ke pinggang koyaknya itu, memanglah tidak sah sebab nampak dia punya warna kulitnya. Tapi janganlah dimarah di depan hayat ramai. Oi, ingat ni shopping mall ke apa kau? Oi, marah itu. Malu budak tu. Malu tak mai dah. Cuba pergi pegang bahu dia, cakap elok-elok dengan dia. Ui, ni seluar mahal ni. Beli mana ni? Sembang dengan dia. Dia pun seronok sembang dengan kita. Kita lalas sekali barulah kita cakap. Seluar macam ni tak sah mayang ni. Tapi okey, smart seluar dah. Tapi kalau nak pakai ni lain daripada sembahyang, okey lah. Tapi kalau nak pakai waktu sembahyang tak berapa kena ni. Nasihat je tu baru betul. Ini tanya pula, apa kita buat sampai orang tak nak datang? Adakah kita marah orang yang datang? Adakah kita buat orang yang tak datang tu rasa selesa? Tanya. Dan kalau pun kita kata, kami tak ada buat apa-apa pun, okey je layanan, semua okey TikTok, orang tak datang juga. Baru tanya pada orang yang tak datang, apa sebab kamu tak datang? Pergi cek diri sendiri dulu, pergi tengok diri kita dulu, baru kita perbetulkan orang lain. Sebab itu, apa-apa pun kita dulu. Dan sebagai penghujung pada malam ini, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, yang tadi mukadimah. Yang tadi saya punya mukadimah. Baru pembukaan tadi, dekat 15 minit pembukaan. Okay? Dan yang ini adalah penutupnya. Body tak ada, dia ada pembuka, dia ada penutup je. Yang penutup ni saya nak kongsi kepada tuan-tuan, ada 4 benda. Ada 4 benda yang kalau tuan-tuan faham betul-betul, dia benda dia ringkas je, senang faham. Kalau tuan-tuan faham betul-betul, kalau tuan-tuan ambil benda ini, tuan-tuan ambil, catat, lepas tu tuan-tuan tengok. Oh, betul. Dan kalau tuan-tuan faham benda ini betul-betul, tuan-tuan akan jadi satu orang yang hidup dalam keadaan nak marah tu rasa macam tak baloi kot. Nak marah tu rasa macam, aku hidup ni seronok nak marah apa? Dia akan jadi kehidupan tu seronok. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, malam ni saya bagi satu ubat. Macam mana nak hidup dalam masyarakat dalam keadaan seronok. Baik, ada 4 benda. Yang pertama, kalau ada orang datang pada kita, menyebut satu benda baik
yang kita buat. Dia datang pada kita, dia sebut dekat kita benda baik yang kita buat. Contoh, dia sebut, dia kata, baguslah Hajah Rodiah Ibrahim, baguslah Hajah, jumpa di mana-mana pun Hajah ni senyum je, baguslah Hajah. Dia sebut contoh. Benda tu memang kita buat. Dia sebut benda baik yang kita buat pada kita. Maka berazam untuk teruskan benda baik itu. Itu satu. Dia sebut benda baik yang kita buat, maka berazam teruskan benda baik itu. Yang kedua, ada satu orang yang datang pada kita, dia sebut satu benda baik yang kita tak buat. Dia sebut satu benda baik yang kita tak buat. Contohnya apa? Dia sebut, dia ingat ke kita? Rupa-rupanya pelanduk dua serupa. Dia kata, ya Allah, bagusnya Haji Yahya Abu Bakar. Ya Allah, bagusnya Haji. Saya petang tu, saya nampak tau. Dia di tepi highway semayang tu pakai dong pelepah tamar tu. Mana dia dapat pelepah tamar semayang di tepi highway KVE tu? Ya Allah, bagusnya saya nampak dia. Rupa-rupa bukan Haji, orang lain. Kita pun dah rasa, bila masa pula aku di NKVE semayang tepi jalan? Kita tak ada. Tapi dia sebut benda yang baik tentang kita padahal kita tak buat. Maka berazamlah suatu hari nanti aku akan buat benda itu. Yang ketiga, bila mana ada satu orang datang pada kita menyebutkan benda jahat yang memang kita buat. Maknanya dia tegur kejahatan kita. Dia pun pergi jumpa dengan si Fulan bin si Fulan. Contoh, Haji Nordin datang jumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, suka tengok Ustaz. Tapi itulah, Ustaz ni jenis cakap kasar, Ustaz. Ustaz ni jenis cakap kasar, jenis cakap tu macam, yalah kan, jadi macam tak berapa sedap telinga dengar Ustaz cakap kasar, Ustaz. Contoh. Itu orang sebut satu benda yang baik, benda yang tak baik yang saya buat. Maka saya kena berazam untuk tinggalkan dan ubah benda tersebut. Saya balik, saya tak boleh marah. Saya kena, minta maaf tu. Yalah kadang-kadang terlepas sebab semangat sangat terlepas tu. Balik tu saya kena fikir, ya Allah, orang tak suka rupanya aku bercakap kasar. Orang tak suka rupanya aku bercakap keras macam itu. Jadi saya kena perbaiki. Berazam, perbaiki, fikir benda-benda yang tak elok tu ubah. Dan yang keempat, bila mana ada satu orang datang pada kita menyebutkan kejahatan yang kita tak buat. Menyebutkan benda buruk yang kita tak buat. Contohnya apa? Dia duduk berjiran ramai-ramai dalam satu taman Jawi Jaya. Tiba-tiba tengah malam pukul 11, pukul 12 tu ada rumah siapa tak tahu. Bergendang, tungtang, buka lagu karaoke. Kuat lagu tu. Daripada rumah dia sampai ke pondok pengawal dengar. Kuat dia nyanyi. Oh Allah, orang dalam malam-malam nak tidur dia nyanyi kuat. Orang pun kata, ini macam suara Tuan Abdul Rahim ni. Contoh. Ini macam Tuan Rahim punya suara ni. Kita pun kata betul rasanya ni. Nampak dengan kita esok di kedai makan, waktu kita tengah beli nasi, waktu pagi nak sarapan, orang kata, Tuan, saya tak kisah Tuan nak nyanyi, tapi masalah dia berganggu satu taman, bising satu taman. Jadi tolonglah Tuan tu, lain kali kalau nak nyanyi tu, beli kotak telur banyak-banyak, lekat di dinding bagi legak bunyi dah. Oh, yang kita garu kepala, bila aku nyanyi? Lepas tu dalam perjalanan balik, kita tak payahlah pergi maki orang tadi. Apa daripada tak baca langsung lah. Bila pula aku menyanyi, aku mana pernah menyanyi. Kita jangan marah. Dia silap dengar. Tetapi bila mana kita balik, tolong berazam. Janganlah aku terbuat benda tersebut. Benda yang tak elok, orang sebut pada kita, maka berazam. Janganlah aku terbuat benda tersebut. Maka kehidupan akan jadi sangat-sangat tenang, sangat-sangat rileks, sangat-sangat santai. Yang jadi masalah kita pada hari ini, yang kehidupan kita tak tenang, tak rileks, tak santai. Bila mana ada orang datang pada kita menyebut satu-satu perkara, kita cepat melenting dan cepat marah. Maka itulah yang akan terjadi. Rasa tak seronok, rasa tak happy nak jumpa dengan orang. Sebab jadi macam itulah. Pun ambillah dua benda yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua, ayuh sama-sama kita jadi manusia yang mana kalau ada apa-apa berlaku, kita semak diri kita terlebih dahulu sebelum menyemak orang lain. Dan yang ketiga, bila mana kita ini nak rasa hidup tenang, nak rasa hidup seronok, maka tuan-tuan pun dah catat 4 benda saya sebut tadi, ambillah dan perbaikilah, amalkan dalam diri kita, tengok lebih kurang dalam seminggu dah lah, seminggu. Kita buat benda tu, apa benda baik, apa benda tak baik, yang elok tak elok, yang 4 benda saya sebut tadi tu, kalau tuan-tuan amal tu seminggu cukup lah. Tuan-tuan akan rasa kehidupan tu sangat-sangat lapang, sangat-sangat tenang, sangat-sangat relax dan sangat-sangat bagus. Jadi itulah, bila mana apa-apa terjadi pun, yang penting kita semak diri kita. Jom sama-sama kita berdoa bagi menutup majlis kita pada malam ini, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله. Andai ada dalam program malam ini yang sakit, kau sembuhkanlah. Andai ada yang berhutang, kau langsaikanlah. Andai ada yang bergaduh, kau damaikanlah. Andai ada yang bermasalah, kau bantulah ya Allah. Ya Allah, satukan hati-hati penduduk di Taman Jawi Jaya. Selamatkanlah mereka daripada bala, wabak dan bencana. Moga dengan berkat penerusan bacaan Al-Quran seperti ini ya Allah, sambil melihat tafsirannya, sambil mentadabbur ayat-ayat-Mu ya Allah, dapat menjadikan kehidupan lebih bahagia dan tenang mengenangkan ayat-ayat-Mu ya Allah. Dan mungkin boleh jadi usaha kecil ini dapat memberikan barakah pada kawasan mereka ya Allah. Ya Allah, murahkan rezeki kami. Andai ia masih di langit, kau turunkanlah. Andai ia di bumi, kau keluarkanlah. Andai ia sukar, kau permudahkanlah. Andai ia haram, kau sucikanlah. Andai ia jauh, kau dekatkanlah. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sentiasa mengimarahkan ilmu, golongan yang sentiasa mencintai rumah-Mu, golongan yang sentiasa dipakaikan dengan akhlak yang baik lagi cantik, golongan yang sentiasa mengubah diri kami jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Perbetulkan hati kami, tetapkan hati kami di atas agama-Mu ya Allah. Peliharalah lisan kami daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan tidak elok ya Allah. Jagalah tingkah laku kami daripada melakukan kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Amin ya rabbal Terima kasih alamin. diucapkan kepada Tuan Abdul Rahim atas jemputan. Terima kasih diucapkan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah yang hadir pada malam ini. Rasa kerdil saya tengok seorang-seorang aja ni kan. Daripada daripada jauh, tuan-tuan berada di satu taman apa semua, dapat bersua muka walaupun malam ni di alam maya tapi dapat bersua muka. Saya kalau kata Pulau Pinang tu rasa dah dekat setahun setengah dah tak pergi tu. Pulau Pinang tu dekat setahun setengah dah tak pergi. Rasa-rasa kalau pergi tu macam mana lah. Ada lagi ke nasi kandar Muhammad tu? Kita tak tahu, dah tutup dah apa. Baik. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Sekali lagi dengan rendah diri saya ucapkan terima kasih kepada yang tegur saya tadi. Minta maaf kerana ada kesilapan dalam bacaan. Betul kan? Sebab kadang-kadang tu duk baca tiap-tiap malam Al-Mu, lepas tu malam Jumaat Yasin, hak tu saya jadi baca, lain kali hak yang lain terlepas pandang untuk kita meneruskan dan mengamalkan. Mudah-mudahan tuan-tuan doakan saya doakan tuan-tuan. Terima kasih atas segalanya. Jumpa lagi, kalau tidak jumpa di alam maya, boleh jadi kita jumpa di alam realiti, mudah-mudahan di Pulau Pinang sana. InsyaAllah. Terima kasih ibu-ibu, bapa-bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita dah dapat bersama dengan
Dai Azrin kita pada malam ni, seperti mana yang kita hajatkan. Sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Dai yang kerana menyertai program kita pada malam ni. Dan seterusnya membaca Al-Quran bersama kita dan seterusnya memberikan tazkirah yang saya kira bukan lagi kulten tapi dah jadi lebih daripada setengah jam. Alhamdulillah sangat menarik ni isiannya. Memang kalau kita tengok Dai memang seorang pakar motivasi lah kalau kita boleh katakan di sini, dengan banyak kandungan isi-isi ilmu yang disampaikan yang sangat bermanfaat untuk kita contohi atau untuk kita ambil iktibar dan amalkan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dai Azrin. Seterusnya untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh kerana masa kita pun dah agak lewat, jadi saya nak maklumkan mengenai besok, program besok iaitu siri yang ke-33 insya-Allah. Tetamu kita ataupun ustaz guru kita yang akan bersama kita adalah Ustaz Zulfaqar Ali bin Mustafa. Ustaz Zulfaqar Ali bin Mustafa iaitu guru penelungkanan pentadbiran sekolah SMKA Syekh Abdullah Fahim di Bunteban. Jadi tuan-tuan diharap dapat menyertai program ni lagi besok secara istiqamah untuk kita terus baca Al-Quran bersama Ustaz. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan terima kasih atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni, dan sekali lagi kepada guru kita Dai Azrin yang sudi, tengok makin matang insya-Allah. Dulu tak pakai cermata, ni pakai cermata lah. Ada dalam ni sebenarnya apa Dai, dalam ni bukan daripada taman saja, daripada luar pun ada banyak sampai dibanting pada kerana kita buka kepada penyertaan luar. Lepas tu guru-guru ya ke? Okey baik. Guru-guru daripada sekolah Tok Syekh Barbah adalah Cikgu Noshida, apa suami dia, apa Haji Rabai, semua pun ada insya-Allah. Dan guru tadi ada nampak tadi. Alhamdulillah. Okey. Sebenarnya saya pun orang Megaserai. Saya dekat Megaserai, jadi apa kita daripada tempat yang sama lah insya-Allah. Tapi apa Dai sebenarnya duduk di Megaserai sekarang ni ataupun ada di sebelah Kuala Lumpur sana. Kerana saya tengok memang sangat aktif dalam program-program di TV-TV, terutamanya saya di Selangor. Ada di Selangor. Asai Megaserai. Memang ada dekat. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Rahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.